Madinah Ramadan Gegar bersama dengan Zayan, bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Saya di Jeddah dan bersama dengan teman saya Mawi untuk edisi kali ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jeddah apa khabar? Alhamdulillah. Saya baik Datuk. Alhamdulillah baik Datuk. Imran apa khabar? Dan terima kasih sekali lagi Datuk kerana sudi untuk edisi kali ini. Dan kita nak menyambung persoalan Ramadan yang bakal tiba ini. Soalan dia ialah, boleh Datuk katakan kalau katakan satu orang ibu tunggal dan dia nak imamkan solat tarawih, boleh ataupun tidak? Bagaimana, adakah cara dan sebagainya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan solat tarawih amat dituntut pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qad iftarada 'alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah." Allah Subhanahu wa taala fardukan pada bulan Ramadan itu puasanya, dan aku mensunatkan bagi bulan Ramadan itu dengan qiyam, yakni solat tarawih, tahajud, zikir dan seumpamanya. Berbalik pada soalan, apakah boleh seorang ibu tunggal untuk menjadi solat tarawih sebagai imam ataupun dia menjadi imam kepada anak-anak dia sebagai contoh? Kita katakan bahawa jika sekiranya anak-anaknya perempuan tak ada masalah, itu tidak ada masalah. Dan jika anak-anaknya lelaki yang belum memayyiz pun tak ada masalah. Jadi bila ada anak-anak lelaki yang mungkin 7-8 tahun atau 10-15 tahun yang mampu untuk jadi imam, maka pada masa itu suruhlah anak lelakinya itu jadi imam. Kerana dalam nas fiqh Syafi'i, imam itu dikatakan lelaki boleh mengimamkan kepada lelaki, kepada khunsa dan juga kepada perempuan. Adapun perempuan tak boleh mengimamkan kepada mana-mana kecuali dalam riwayat yang disebut tentang Ummu Warakah yang masyhur, tetapi pendapat itu adalah lemah dan adalah takwilannya. Jumhur ulama dan sepakat di kalangan ulama, perempuan tidak boleh mengimami kepada mana-mana lelaki. Wallahu a'lam. Baik. Walaupun katakan walaupun Datuk katakan anak lelaki itu dia belum balik. Ya. Masalah ini sebagaimana yang saya katakan itu, dia adalah khilaf di kalangan ulama. Tetapi bagi saya, ibu bincang dengan anak lelaki itu, katakan umur dia 11 tahun tapi belum balik, untuk dia jadi imam. Dan ini juga satu kaedah untuk melatih anak-anak menjadi imam. Dan kita telah banyak kisah bagaimana imam-imam yang kecil tapi mempunyai kelebihan yang luar biasa, yang mampu mengimami dalam jumlah yang besar pada jumlah yang besar. Jadi saya syorkan latihlah anak-anak kita yang lelaki untuk jadi imam di rumah nanti, khususnya solat-solat seperti salat tarawih. Soalan saya Datuk, katakanlah rumah saya ni dekat dengan surau atau masjid. Jadi boleh tak Datuk, kalau saya solat dekat rumah tapi saya dengar suara imam tu dekat speaker masjid tu, saya ikut, boleh tak? Apabila dua bangunan yang berasingan antara rumah dengan masjid, maka dia tidak dibolehkan untuk kita mengikutinya. Kenapa? Bayangkan, katakan tiba-tiba mic itu rosak macam kita buat live sekarang ni. Atau huru-hara. Bila kita duduk bersama dalam masjid lain, kalau dibuat masjid, itu ada masalah. Kalau kita dalam muzakarah haji bincang banyak kali, kalau di hotel-hotel yang berada berdekatan dengan masjid, sembahyang dengan nampak umpamanya sembahyang tarawih dan seumpamanya, di backup banyak dan mungkin kita boleh pergi, maka sebahagian besar ulama menyatakan dibolehkan. Walaupun begitu, yang afdalnya keluar dan pergi ke dataran di Masjidil Haram untuk solat bersama.
Jadi dalam kes Mawi tanya tadi, kita katakan bahawa tidak boleh kita semayang berimankan dengan cara kita dengar melalui corong itu sahaja. Melainkan itu soft besar, panjang dan sampai ke rumah kita pun turun daripada rumah tepi rumah, kita sambung dengan sah masjid, maka itu dibolehkan. Okey. Alright. Baik, Datuk. Katakan waktu PKP ni, kita dilarang mungkin untuk solat berjemaah dan sebagainya. Tapi mungkin ada setengah orang yang sangat berkeras mengatakan yang bahawa lebih afdal untuk solat berjemaah. Kita ambil konteks solat tarawih katakan. Jadi apa nasihat Datuk untuk perkara ini? Yang orang yang masih berkeras, kalau boleh aku nak solat tak begitu. Saya setuju kalau solat tarawih kita solat berjemaah. Tetapi kita solat berjemaah dalam ruang lingkup di rumah kita. Kita ajaklah anak isteri kita, kita ajaklah keluarga kita yang ada dalam rumah kita solat berjemaah. Dan itu pun tidak membawa kepada apa-apa yang kita kata tak boleh menunaikan untuk solat tarawih di rumah, tak ada masalah. Dan saya sendiri tadi tengok kenyataan daripada Mufti Besar Arab Saudi pada tadi sebentar menyatakan bahawa untuk tahun ni di sana disuruh supaya solat tarawih dan solat fardu di rumah masing-masing untuk Ramadan ni. Ini kenapa? Kerana nak menekan isu COVID-19 ini dan fatwa yang sama yang terdahulu daripada itu oleh Syekhul Azhar dan juga Lejnah ulama-ulama besar Azhar dan juga Dar Ifta Mesir telah beri pandangan yang hampir sama yang telah kami sebutkan dalam kenyataan kami atau apa yang kami nukilkan dalam page laman resmi laman web kami dan laman kami. Okey, baik. Baik Datuk. Ni kita nak masuk Ramadan ni tu. Jadi dalam tempoh PKP ni, ini soalan dari suami isteri lah Datuk. Soalannya Mami ya? Okay, soalannya Datuk, macam mana suami isteri dia nak elak bergurau lebih-lebih Datuk bulan puasa ni Datuk? Siang hari. Di siang hari tu Datuk, macam mana? Betul. Allah Subhanahu Wa Taala macam faham kehendak manusia. Kalau kita baca Nas Ilahi dengan jelas menunjukkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan summa atimmus siyama ilal lail. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala tubashiruhunna. Maksudnya bila waktu malam kamu kena, waktu siang kamu kena sempurnakan puasa. Pada waktu malam bukan sekadar makan, bukan sekadar minum, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut boleh untuk bersama dengan isteri. Daripada situ dia akan memberi satu kelegaan kepada orang. Maknanya kenapa Allah sebut macam itu? Sebab puasa ni Mawi dan Nas, dia kadang-kadang kita tengok isteri kita tu kita sayang kat dia. Tapi bila ada larangan tu, sayang tu jadi lebih. Kita puasa tu sayang lebih. Ini saya tengok lama kalau pergi Mekah lah. Dalam ihram tu lah nampak isteri comel. Alamak. Jadi daripada sini saya syorkan kalau orang seperti itu dia gunakanlah malam untuk bersama dengan isteri dia supaya esok hari itu dia mempunyai kekuatan untuk menghadapi perkara tersebut. Kedua, dia cuba isi apa benda yang boleh dia diisi untuk kalau boleh bila kita puasa ni kita meramadankan puasa kita itu dalam bentuk kita mengetahui tentang kelebihan ibadat puasa itu dan apa yang patut kita isi. Mungkin kita boleh darus Quran, kita boleh baca Quran, kita boleh zikir, kita mungkin kadang-kadang kita terpaksa tidur, kita tidur, ataupun mungkin kita boleh masak, boleh kita buat apa-apa supaya kita jangan hanya terjurus ke arah fikir untuk bersama semata-mata. Jadi kurangkan gurauan dari sudut yang membawa ke arah itu, tapi kita jaga puasa kita dan kita isi dengan yang bermanfaat. InsyaAllah pahalanya besar, insyaAllah. Baik. Alright, baik. Datuk, untuk soalan seterusnya ni, katakan satu orang ketua rumah
ayah nak jadi imam tarawih dan kemudian dia nak tunjuklah belakang dia ni ada isteri dia, ada anak-anak dia, konon-konon nak baca panjang-panjang lah tu. Tapi Al-Quran tak hafal. Kan? Hafal pun qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin macam saya ni je. Boleh tak katakan kalau saya jadi imam dan kemudian saya buka mushaf? Buka Quran, betul. Ya. Dalam isu ini kita telah jawab dalam pandangan kita dululah. Di mana mengikut dalam satu hadis riwayat bagaimana Zakwan dia telah sembahyang ni tabi'in. Tabi'in ni maknanya generasi selepas sahabat Nabi. Dia buka mushaf dan dia baca dengan cara melihat mushaf. Cuma sebahagian ulama menyatakan hukumnya makruh, tetapi sebahagian yang lain menyatakan dibolehkan. Justru bagi saya, Tok Imam ni yang pertama sekali sifatnya dia faqih. Faqih ni maknanya di antara tanda mimmain natifihi, cara dia faqih bila dia jadi imam, dia faham kehendak makmum. Dia faham makmum ni bukanlah semua orang suka umpamanya boleh tahan baca panjang-panjang. Macam contohnya kalau kita pergi ke Mekah, kita mari ke Mekah bulan Ramadan, kita sembahyang maghrib, tiba-tiba kita dengar Syekh Abdul Rahman Sudais sembahyang, dia baca inna ataina kal kausar dengan qul huwallahu ahad. Dia kata tak perlu aku mari jauh tiba-tiba baca. Tak buat. Kita kena faham bahawa orang yang sembahyang di belakang dia tu, kalau puncak musim Ramadan ataupun musim haji, 4-5-6 juta orang. Dalam 4-5-6 juta orang takkan tak ada seorang yang sakit perut, yang nak miskin, yang dapat hajat, yang dalam keadaan pening, yang mungkin jadi di situ cara dia pendekkan. Bagi saya tak jadi masalah kita baca pendek. Yang paling penting kita boleh dirikan solat tarawih. Orang tak tanya solat tarawihmu baca panjang ke pendek, tapi orang tanya kamu solat tak tarawih. Bukan kita kata orang, tapi kerana Allah. Maksudnya kita iltizam dan istiqamah dengan solat tarawih. Baik. Okey Datuk, kita biasa dengar kalau kita iktikaf kat masjid ni dia punya ganjaran dia luar biasa. Lagi-lagi bulan Ramadan. Jadi Datuk, dalam bulan Ramadan ni Datuk, sekarang ni masjid kita dah tak boleh pergi. Kita nak iktikaf kat mana Datuk? Sebenarnya kalau kita baca bab hukum iktikaf ni, dia ada hukum yang tertentu. Ni memang bahasan para ulama panjang. Asalnya di masjid tanpa khilaf. Surau Jumaat pun ada khilaf di kalangan ulama, tapi di wilayah persekutuan kita kata boleh iktikaf dan boleh tahiyatul masjid. Ini di wilayah persekutuan saja. Lain pandangan lain. Surau biasa kita kata tak boleh iktikaf, tapi sebahagian kata boleh. Ini khilaf. Yang masyhurnya tak boleh dah. Baik. Walau macam mana pun kalau kita baca satu kehidupan zaman Nabi SAW dulu, ada seorang perempuan, dia ajak Nabi datang ke rumah dia. Kemudian dia suruh Nabi sembahyang. Nabi pun cari satu tempat Nabi sembahyang. Tempat Nabi sembahyang tu dijadikan musalla, tempat dia sembahyang. Jadi maknanya dalam bahasa mudah, kita digalakkan di rumah kita pilih satu tempat untuk kita solat. Satu tempat itu kita iltizam untuk kita solat. Kalau kita tengok orang baik ni, kadang-kadang dia akan buat sebagai mini musalla ataupun mini surau kecil. Yang mana kita sembahyang. Masalah nak iktikaf dengan tak iktikaf ini masalah yang masyhur menyatakan memang tak boleh. Saya tak nafikan. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita letakkan di situ, seolah-olah kita merasa keberadaban kita bila kita berada di tempat solat tersebut, dan anak kita telah terfaham bahawa ini tempat kita solat. Jadi dia akan menghormati tempat tersebut dan kita tunjukkan suasana kawasan itu sebagai sejuzuk daripada surau ini di rumah kita ini. Kerana nak menunjukkan hadis Nabi SAW yang menyebut Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kamu jadi rumah kamu sebagai kubur. Kubur Ya. Rumah kamu seperti kubur. Okey. Okey, Nas. Okey, baik.
Frontliner Datuk. Frontliner seperti tentera, doktor, nurse. Adakah mereka punya kelonggaran untuk tidak berpuasa? Maksud saya mungkin kerana tugasan mereka, pakaian mereka dan sebagainya. Katakan kalau mereka tak berpuasa, adakah mereka perlu ganti dan sebagainya? Ya. Pertama sekali kita hendaklah mentakdirkan setakat mana dia punya frontliner ni tentang solat ni, tentang puasa ni. Kalau frontliner ni terlalu sibuk sangat yang menyebabkan dia tak mampu dan tak memungkinkan dia berpuasa. Dia tak boleh berpuasa sebab dia kerja dipanggil amal syaqah ataupun amalan dia tu ataupun kerjaan dia tu berat. Maka bila amalan dan kerja dia berat, para ulama menyatakan bahawa dia ni memang boleh berbuka, tetapi selepas daripada itu dia hendaklah qada balik puasa dia tu. Ini sebahagian daripada pandangan para ulama berkenaan dengan puasa tersebut. Tapi saya nyatakan bahawa orang seperti ini sewajarnya dia kena faham betul-betul setakat mana kemudaratan kalau dia bekerja itu menyebabkan prestasi dia jatuh, dia tak mampu dan sebagainya, maka pada masa itu dia dibolehkan berbuka. Selesai daripada jadi frontliner, negara kita aman, maka pada masa itu dia bolehlah untuk tidak untuk dia qada balik puasa dia. Walau macam mana pun saya lebih suka supaya mereka ini terus berpuasa kalau mereka mampu untuk berpuasa dan mereka tak perlu tinggalkan puasa tersebut kecuali dalam keadaan yang amat kita kata parah dan dalam keadaan yang kita kata teruk yang amat sangat. Saya ada sebuah pandangan Ketua Wahbah Suhaili dalam buku ini bertajuk Ramadan Al-Mubarak tentang fadilat dan hukum puasa, di mana di sini saya sebut tentang pandangan ulama orang yang kerja berat boleh tak dia berbuka puasa. Kata ulama boleh, tetapi yang afdalnya jika sekiranya dia memang tak mampu selepas daripada itu dia hendaklah qada. Qada adalah wajib, bukan sunat. Qada adalah wajib kecuali orang yang memang tak ada harapan sembuh, uzur, pada masa itu disediakan setiap hari secukup makanan. Baik Datuk, ni soalan dari orang perempuan tu. Katakanlah dia terlupa jumlah puasa dia waktu bulan Ramadan, dia datang haid. Kemudian dia terlupa dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan kerana haid. Jadi macam mana cara nak ganti balik puasa tu? Yang pertama sekali, seorang perempuan ini dia sebaik-baiknya dia kena cuba ingat dulu. Dia cuba ingat dulu berapa dia tinggal puasa. Cara nak ingat mudah je. Yang pertama sekali dia kena tahu kebiasaan adat haid dia tu berapa lama. Katakan kata 11 hari, 12 hari dan seumpama. Dan dia tahu haid dia itu berlaku dalam masa bulan puasa penuh. Maksudnya bukan ujung, bukan awal. Maknanya betul-betul dalam tu dia termasuk. Maka pada masa itu dia ikhtiarkan ataupun basi lebih. Maknanya dia cuba ambil kalau boleh yang penuh. Artinya perempuan dia tak boleh haid lebih pada 15 hari dalam mazhab Syafi'i. Bermakna dia kena qada puasa selama 15 hari. Baik. Cara yang kedua, kata ulama, dia kena tanya orang-orang, terutamanya suami dia atau orang dekat dengan dia, berapa hari dia. Dan dia akan cuba hitung. Maka disebut kepadanya 3 takdir. 3 takdir ni 3 andaian. Mungkin awak tinggal 8 hari. Dia kata 8 hari tu sikit sangat. Maka kawan ni pun kata dah kalau gitu 15 hari. Dia kata 15 hari banyak sangat. Maka kita lebihkan daripada 8 hari, kita menuju kepada 15 hari. Mungkin 12 atau 13 hari. Maka pada masa itu barulah dia rasa puas hati dan dia barulah boleh puasa macam tu. Sebab itu saya nak ambil kesempatan di sini, para wanita bila masuk sahaja Ramadan, dan pastikan berapa banyak dia tinggal puasa tu dalam Ramadan tersebut.
Akhir saja Ramadan dia tahu dia tinggal 8 hari. Baik. 8 hari katakan kita mengambil satu pandangan ulama, bulan Syawal dia puasa 6. Maka di situ selepas pada itu mungkin dia nak puasa bulan Syawal ataupun selepas daripada itu dia akan menjalani puasa dalam keadaan yang cukup mudah dan selesa tanpa merasa keberhutangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Alright, Datuk, saya ada soalan mengenai perempuan juga. Katakan satu orang perempuan yang dah pakai tudung, katakan. Dulu dia tak pakai tudung tapi sekarang dia dah pakai tudung. Tapi gambar-gambar dia, katakan di media sosial dia, Instagram dia ataupun di Google, masih lagi gambar dia tak bertudung. Orang boleh tengok lagi. Jadi macam mana, Datuk? Hukum dia ke bagaimana? Ya. Afallahu amma salaf. Yang pertama sekali dia kena bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, kalau boleh delete memang delete lah. Kalau tak boleh tu nak buat macam mana. Tapi walau macam mana pun, apa yang penting dia hendaklah bertaubat, dia hendaklah beristighfar dan dia terus istiqamah dan iltizam dengan pakai tudung. Ini sebagai orang Islam, ia perempuan yang sepatut dan sewajarnya bertudung. Jadi yang apa yang berlaku itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mengampuninya atas kesilapan yang lain. Amin. Baik Datuk, ni soalan saya berkenaan dengan zakat fitrah tu. Ya. Baik, betul ke zakat fitrah ni kita kena bayar mengikut negeri masing-masing? Dan satu lagi, boleh ke kita bayar zakat fitrah tanpa akad? Macam sekarang ni kan, PKP ni tak boleh keluar nak bayar kan? Macam mana tu, Datuk? Okey, yang pertama sekali, zakat fitrah ni dia ada dua yang masyhur lah. Dia ada 2 ataupun 3, nak letak 5 hukum pun boleh. Dia ada hukum sama ada wajib, sama ada sunat, sama ada harus, ataupun kita kata dia mungkin haram lah. Okey, maksud saya bila waktu zakat fitrah hukumnya harus kita bayar. Harus kita bayar ialah pada awal Ramadan tu boleh bayar lah. Ramadan 2, Ramadan 3, 4 Ramadan ni ini hukum harus. Bila waktu sunat kita bayar zakat fitrah? Zakat fitrah sunat kita bayar ialah pada malam raya tu. Sebab kaedahnya zakat fitrah ini kata Nabi SAW, zakatul fitri tuhratun lisaimin wa tuhratun limasakin. Zakat fitrah ini berfungsi sebagai mensucikan dosa orang-orang yang berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin sebab kaya. Jadi sunat yang afdal bayar zakat fitrah adalah bila jatuhnya matahari menandakan malam raya. Itu sunat. Bila mana hukumnya menjadi wajib untuk bayar zakat fitrah? Zakat fitrah wajib bayar sebelum daripada Tok Imam sembahyang raya. Kalau Tok Imam sembahyang raya dah, maka kata Nabi SAW dia menjadi sedekah. Maknanya Nabi nak suruh awalkan bayar, iaitu waktu tu jadi wajib dah bayar. Hari itu waktunya. Jadi dalam isu seperti saudara Mawi tanya tadi tu, kita katakan bahawa sepatutnya zakat fitrah dia bayar pada tempat yang dia kerja, yang dia diami. Tinggal okey. Kalau katakan dia kerja di Kuala Lumpur, dia bayar. Kalau dia kerja di Selangor, bayar Selangor. Supaya kita kata itu terbaik. Dan ada pendapat menyatakan di mana tempat dia nak raya. Nak raya, tapi tahun ni kita tak boleh raya. Kalau hak balik kampung, lah. Raya kat rumah tu. Kalau yang duduk di Kuala Lumpur, dikatakan raya kampung ini bergantung pada PKP. Jadi zakat fitrah ini sebaik-baiknya bagi saya lah ikhtiari bayar awal lah. Kemudian kepada soalan yang Mawi kata tadi, apakah boleh kita bayar secara online? Ikut Muzakarah Fatwa dalam minggu lepas yang ringkat kebangsaan lah, di mana para mufti telah mengadakan alternatif boleh kita bayar online. Dengan mana dengan ada capaian aplikasi boleh kita bayar.
Apakah kita perlu akad? Akad ni itu sebagai takkid untuk menguatkannya. Yang penting kita bayar zakat fitrah tersebut, dan bila ada aplikasi itu dia akan tulis kepada kita berapa kita bayar, dan secara teronline juga di adanya akad tersebut. Bagi saya dalam isu seperti ini, kalau PKP dan COVID-19 berlangsungan, maka pada masa itu apa yang diisytihadkan dengan bayar secara online itu dibolehkan, maka itu tak jadi masalah, dibolehkan. Okey. Baik, Datuk, boleh tak Datuk terangkan mengenai fidyah, Datuk? Ya. Fidyah ini disebut dalam bab puasa ini sebagai fidyah. Dan ada satu lagi disebut sebagai kafarah. Kafarah. Apa beza antara fidyah dengan kafarah? Fidyah ni biasanya dia tidak membabitkan dosa. Tetapi kalau kafarah biasanya dia membabitkan dosa. Artinya seperti orang tu dia bersetubuh dengan isterinya di siang hari di bulan Ramadan. Dia kena kafarah. Tapis macam tu. Tetapi kalau kita kata fidyah ni, dia lebih kepada kelemahan dia untuk berpuasa, dia tak dapat berpuasa. Contohnya pada hari keempat dia nak puasa, tiba-tiba hari itu sakit yang amat sangat, pergi dekat doktor kata awak kena makan ubat, awak kena berbuka, dia pun makan ubat dan dia tak puasa hari itu. Tidak puasaan dia hari itu tidaklah dosa, kerana Allah berfirman faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau di kalangan kamu itu sakit ataupun dalam musafir, maka dia boleh berbuka dan qada'lah pada hari-hari yang lain. Justru dalam isu ini, bila dia tinggal puasa tersebut, maka dia kena qada' puasa. Tetapi katakan dia selepas daripada itu memang dia tak dapat nak qada', dia pula sakit dialysis, dia pula memang sangat, maka pada masa itu kita kata dia hanya bayar fidyah sahaja. Apa makna bayar fidyah sahaja? Dia bayar secupak bagi setiap hari yang ditinggalkan tanpa perlu qada' lagi. Ini bagi orang yang tak ada harapan sembuh, penyakitnya berlangsungan sehingga dia mati, ada ruang situ dipanggil bayar fidyah. Okey. Jadi kalau saja-saja mungkin dia duit banyak tak nak puasa, tak apalah aku bayar fidyah, dia katakan. Tak boleh lah tu gitu. Yang ini sebenarnya sekalipun dia duit banyak, dia tidak boleh. Sebab bila Allah kalau kita faham nas ilahi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, ditulis ke atas kamu berpuasa. Bahasa orang yang Arab ni, dua kalimah ini memberi makna yang cukup besar. Kutiba alaikum, kutiba ni asalnya ditulis. Tapi bila ditulis, maknanya itu diwajibkan secara kuat dan sungguh. Macam kita naik kereta, tiba-tiba kita tengok polis tahan kereta, dia tulis kepada pemandu tu. Kita tak kata surat cinta, kita akan kata samang lah tu. Kita pun bila selepas kena tahan, kita rasa lega. Sebab itu kalau kita tengok, sebab ditulis kutiba ni biasanya ayat-ayat yang menggambarkan selepas tu susah. Contohnya perang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Ditulis ke atas kamu perang. Ya, melaksanakan kisah bunuh balas bunuh. Kutiba alaikumul kisah. Sama juga dengan puasa. Bila datang alai, maknanya puasa itu tertaklif dan bukan ada gantian. Maknanya dalam Islam bukan kata dalam masalah ni dua pilihan. Kamu nak puasa ke ataupun kamu nak bayar fidyah. Dia mesti kena puasa walau apa dua keadaan sekalipun. Baik. Okey Datuk, ni soalan dari kawan-kawan kita yang bekerja sebagai penghantar makanan. Nas, minta maaf Nas, saya ambil soalan 13. Sila. Saya ambil soalan 13. Mereka rasa Datuk, di bulan Ramadan nanti mereka takut mereka bersubahat sebab ramai yang order makanan pukul 11 pagi, 12 tengah hari. Jadi macam mana tu Datuk untuk orang-orang yang bekerja sebagai penghantar makanan ni? Okey. Orang yang bekerja sebagai penghantar makanan ni, saya cakap dalam suasana PKP lah ni.
Saya tak cakap dalam suasana kita kata yang ma'ruf tu dalam keadaan biasa. Kalau order pukul sebelah tengah hari tu pagi tu ada makna tu. Itu pun kita kena takwil. Boleh jadi perempuan tu dalam haid, dalam nifas, Kita sebagai penghantar makanan, kalau dalam PKP saya faham mereka ni terlalu sibuk. Kalau nak ambil waktu yang terakhir pukul 6.30, takut-takut sampai pukul 7.30 dekat pukul 8. Jadi puasa sudah selesai. Jadi tak sesuai lah. Kita nak makanan tu kalau boleh sebelum daripada berbuka. Oleh kerana mungkin lambakan order yang begitu banyak menyebabkan boleh diawalkan. Bagi saya dalam masalah ini kita katakan al-umur bimaqasidiha. Apa makna al-umur bimaqasidiha? Perkara itu berdasar kepada niat. Niatnya hanya hantar makanan. Kita tak perlulah tanya hang puasa tak hari ni. Dan seumpamanya. Jadi yang tu tak payah. Kita semata-mata melainkan memang dia awal-awal lagi kata aku ni memang tak puasa dia declare. Maka itu satu perkara yang tak sesuai lah kita hantar. Sebab pada masa itu seolah-olah kita menolong ke arah perkara yang tidak mentaati Allah. Okey, baik. Saya ada satu soalan lagi tu. Katakan dalam musim bulan Ramadan ni jadi kebiasaan untuk kita pulang untuk bertemu dengan ibu dan ayah kita. Tapi PKP tak boleh pergi. Jadi sampai datang rasa macam orang tua tu, ibu kan, orang tua. Jadi dia rasa macam sampai kecil hati lah anak tak datang tengok dia. Perkara ni bagaimana tu? Yang ni yang pertama sekali kita kena buat macam ni. Alhamdulillah lah ada video conference dan seumpama ini pun kita menghidupkan juga. Kirimkan kepada dia lagu-lagu raya, lagu mawi ke. Dan kedua yang paling penting, orang tua ni kita bila disebut dalam nas hadis kata untuk sambung silaturahim fal yasir rahman. Bukan semata-mata kita bercakap, tapi kita ingat, kita appreciate kat dia. Kita boleh hantar WhatsApp yang baik. Begitu juga kita hantar duit kalau dia perlukan. Kita hantar baju raya, kita post laju dan seumpamanya. Ini setidak-tidaknya menghiburkannya. Dan kita janjilah kat dia selepas daripada PKP, selepas daripada larangan, kalau kita pulang, kita terus pulang. Kerana kita sekarang ni cuti tak payah ambil dah. Jadi pulang ke datang bolehlah kita cuti dalam seminggu, 3 hari, 4 hari, insyaAllah tak ada masalah. Baik Datuk, ni soalan terakhir dari saya. Tadi saya ada tengok satu video menikah menggunakan video call. Pertama kali dalam dunia saya tengok benda ni berlaku. Jadi saya kira ramailah mungkin pasangan-pasangan pengantin yang nak berkahwin tahun ni. Mungkin boleh pasal semua dah risau. Nak tambah satu lagi ke? Semua dah risau tu. Kena postpone sampai tahun depan pula kan. So maksudnya macam mana tu? Boleh tu video call? Yang pertama sekali kita mengambil kepedulian yang amat sangat. Sebab bila kami dengar daripada ni, saya cakap dalam Jawi saja. Jawi itu maknanya Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Di bawah Wilayah Persekutuan. Di Jawi saja yang permohonan yang nak tunggu ni sahaja dalam tempoh ni lebih pada 200. Itu nak cerita dia. Dan yang saya pergi tadi pun bila saya bertanya kepada bapa pengantin, dia sendiri pun telah paspun dah sekali. Dan dia bimbang kok kena sekali lagi, takut PKP ketiga, keempat pula. Dan ini berlaku. Dan menyedari hakikat seperti inilah, kita telah melihat dengan pelbagai bentuk dan kita tengok dengan pandangan-pandangan. Alhamdulillah, Muzakarah Fatwa Kebangsaan sejak dulu lagi, tak silap 2011 ataupun sebelum pada tu, menyatakan bahawa dibolehkan. Tapi kita syaratlah lelaki tu, saksi pun saksi ada, perempuan tu, wali pun, bahasa pun jelas, clear, dan memang tak ada unsur penipuan. Akad pun jelas, ijab pun jelas, kabul pun, penerimaan pun jelas, mahkawin pun disebut. Segala syarat-syarat itu cuma jarak jauh tapi masih lagi jelas dan nampak. Makanya
saya tengok usaha seperti ini adalah satu usaha yang baik sebagai satu pemudah cara khusus pada zaman PKP ini. Dan alhamdulillah apa yang kita buat rupa-rupanya di Emirat Arab Bersatu pun telah lakukan seperti apa yang kita lakukan. Jadi yang asas ni bagi saya, insya-Allah kita akan cuba bentangkan dalam mesyuarat fatwa kebangsaan ataupun muzakarah kepada sahabat-sahabat, kepada ashab samahah mufti untuk dilihat dari sudut garis panduan mungkin lebih kemas, lebih teratur lagi dan mungkin boleh dibincangkan mengikut majlis agama negeri masing-masing, insya-Allah. Datuk, katakan soal pernikahan online ni, katakan habis PKP ni, adakah dia perlu buat lagi sekali? Maksud saya seperti pernikahan biasa. Ya. Masalah ni apabila sudah nikah dia tidak perlu untuk diulang kalikan kali tak payah. Okey. Apa yang dibuat tu sudah memadai. Okey. Dia kita kata hak yang kita ulang tu kalau dia ni tak sah, tak betul cara dan memang disyaki macam-macam lah, tak ada saksi ke apa ke. Tapi sekarang ni semuanya kita telah completekan segala syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, maka kebolehan tersebut menyebabkan ianya sah dan tak perlu lagi untuk dibuat kali kedua. Okey. 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 Selesai, Mat? Kemudian Okey. Untuk akhirnya saya nak mengambil kesempatan nak mengucapkan terima kasih kepada DJ Nas, kepada DJ Mawi, daripada Genta, daripada Zayang, juga Mat yang menjadikan perbincangan pada malam ni mudah-mudahan memberi sedikit kefahaman kepada kita semua dan hasrat kita supaya ibadat puasa pada tahun ini boleh menatijahkan untuk kita la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Amin. Saya mengakhiri dengan memohon maaf bahasa yang saya guna mungkin tak sesuai dan juga semoga kita bertambah ceria menyambut Ramadan ini bersama keluarga, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Itu dia Madinah Ramadan Gegar bersama Zayan, bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama.